Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah kami Dr. Habibi Haji Ibrahim dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tugasan kumpulan PS20803 iaitu pentadbiran dan pengurusan organisasi khidmat manusia yang telah diberi oleh Dr. Habibi sendiri untuk melakukan observation ataupun tour terhadap organisasi-organisasi khidmat manusia. Namun sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Amiruddin bin Idris, saya sendiri Muhammad Faiz Afiq Bersetang, Nur Diandi binti Hidawit, Ketua Kumpulan Nur Rafidah binti Rauf dan juga Nur Syairah binti Dul. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan untuk tugasan kami. Okey, apabila kita menyebut tentang organisasi, kita mesti akan terfikir tentang struktur organisasi itu sendiri ataupun individu ataupun sekumpulan individu yang bekerja di bawah satu matlamat yang samalah, di mana organisasi ini mempunyai matlamat yang sama, tidak kira sama dalam tempoh jangka masa pendek ataupun jangka masa yang panjang. Pada asasnya, organisasi yang ditubuhkan mempunyai identiti tersendiri ataupun mengikut kefungsian utama mereka dalam menjalankan berbagai aktiviti ataupun kefungsian mereka di dalam organisasi tersebut. Contohnya, kita boleh ambil organisasi yang berorientasikan pendidikan seperti sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi di dalam institusi pendidikan ini terdapatnya pelajar, terdapatnya staf, terdapatnya tenaga pengajar, staf akademik dan sebagainya. Okey. Namun terdapat satu organisasi yang di mana menyediakan perkhidmatan langsunglah dalam mempromosikan kesejahteraan ataupun well-being kepada masyarakat sendiri, iaitu dikenali sebagai organisasi khidmat manusia. Ini merupakan sumber daripada YHSKL pada tahun 2010 lah. Okey, organisasi khidmat manusia secara asasnya dia mempromosikan dan memberikan bantuanlah kepada tak kira individu, keluarga maupun masyarakat secara langsung. Terdapat organisasi khidmat manusia yang ditubuhkan secara profit ataupun keuntungan dan juga non-profit iaitu bukan keuntungan. Antara contohnya adalah institusi pendidikan, universiti, sekolah, agensi-agensi spesifik yang mempunyai kefungsian tersendiri, contohnya pusat pemulihan, pusat rawatan seperti hospital dan juga sebagainya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada organisasi khidmat manusia pilihan kumpulan kami lah. Kami berlima telah bersepakat untuk memilih Yosh My Foundation untuk dijadikan tugasan untuk kumpulan PS20803 pentadbiran dan pengurusan organisasi khidmat manusia. Sebelum dikenali sebagai Yosh My Foundation, Yosh dikenali sebagai Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia ataupun YDKMM yang ditubuhkan pada 7 Mei 2014. Organisasi ini badan bukan kerajaan ataupun kita kenali sebagai NGO yang tidak berorientasikan keuntungan ataupun non-profit. Pengasasnya adalah Dr. Haji Muhammad Hizul Azri, di mana beliau mencetuskan idea untuk menubuhkan Yosh ini adalah untuk menekankan pelibatan golongan anak-anak muda ataupun belia sendiri dalam aktiviti kesukarelawanan, keusahawanan dan juga mementingkan pencapaian akademik. Ketiga-tiga aspek ini amat ditekankan sendiri dalam organisasi Yosh. Yosh bermaksud Youth of Strong and Happiness, di mana ia menekankan pelibatan anak-anak muda dan juga golongan belia untuk menyertai segala aktiviti yang bercorak kesukarelawanan, keusahawanan dan juga pencapaian akademik, dan lebih mengkhususkan kepada golongan belia Muslim di seluruh dunia. Jika kita melihat sebelum ini, Yosh hanya ditubuhkan mempunyai cawangan di Malaysia, namun kini mereka telah mempunyai beberapa cawangan ataupun beberapa individu yang menyertai Yosh dan tinggal di luar negara dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dilanjurkan oleh Yosh itu sendiri, seperti di negara Jepun, Afrika, Indonesia dan sebagainya. Dan sini kita melihat kepada perkembangan NGO Yosh ini sendiri, di mana dikenali sehingga kini. Kebanyakan sukarelawan yang join ataupun menyertai Yosh ini adalah golongan pelajar, sama ada yang telah melanjutkan pelajaran ataupun telah menamatkan
pengajian mereka di institusi pendidikan masing-masing. Di sini kita boleh lihat bahawa penyertaan sukarelawan itu amat penting untuk menjadikan matlamat YOSH itu dapat dicapailah dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sehingga ke hari ini, jumlah sukarelawan YOSH menunjukkan perubahan yang cukup ketara, di mana terdapat 6,000 lebih sukarelawan telah menyertai YOSH hingga tahun 2020, dan ini menampakkan bahawa YOSH merupakan organisasi yang cukup dikenali dan banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti pembinaan masjid dan juga aktiviti yang dijalankan luar negara seperti program mu'alaf yang dijalankan di Jepun. Okey, sekian saja untuk bahagian saya. Seterusnya saya akan berikan laluan kepada rakan saya untuk membentangkan mengenai dapatan kami ataupun observation dan juga tour kami terhadap organisasi Hikmat Manusia ini dari segi kami menemu rahmah, panel ataupun pegawai yang bekerja di bawah YOSH ini, termasuklah bagaimana struktur organisasi mereka, cara kerja dan juga skop kerja yang mereka ada di YOSH My Fun Action ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah binti Duli, pemegang kad Matrix PP 201112056. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu bahagian The Descriptive, What and Who You Observe in this Tour. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai deskriptif. Deskriptif bermaksud mempersembahkan hasil pemerhatian mengenai ciri-ciri seseorang ataupun sesuatu. Selain itu, deskriptif juga bermaksud membantu, menggambarkan, menerangkan, mentakrifkan ataupun menerangkan mengenai orang, benda, situasi ataupun suatu tindakan. Berdasarkan what and who you observe in this tour bersama organisasi My Fun Action in Sabah, yang pertama ialah budaya organisasi. Budaya organisasi yang diamalkan oleh organisasi ini adalah sangat baik. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sangat menekankan perkembangan dari aspek potensi dan juga manfaat yang mereka boleh berikan semaksimum yang mungkin kepada sesama ahli ataupun sasaran mereka. Sebagai tamsilan, berdasarkan tour yang dijalankan, jelaslah terbukti bahawa My Fun Action in Sabah ini memberikan manfaat dari pelbagai aspek. Yang pertama, dari aspek membantu menyemarakkan lagi semangat kerjasama dan semangat kekitaan. Yang kedua, dapat membantu dalam membina dan mengukuhkan lagi hubungan dalam organisasi. Yang ketiga ialah membantu menjamin kesejahteraan sosial ataupun kestabilan sosial dalam organisasi dan mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri ahli-ahli mereka. Misalnya, organisasi ini sangat menggalakkan para ahlinya untuk berkomunikasi dengan lebih kerap bersama sesama ahli ataupun sasaran mereka, yang secara tidak langsung dapat membantu mereka mengembangkan lagi communication skill mereka agar tidak berasa canggung untuk berkomunikasi dengan orang-orang ramai. Berdasarkan apa dan siapa yang diperhatikan dalam tour ini ialah sistem. Sistem ialah salah satu prosedur kerja yang saling berhubung kait dan juga saling bekerjasama dalam menjalankan suatu proses ataupun aktiviti untuk mencapai sasaran yang mereka inginkan. Berdasarkan temu bual yang dilaksanakan bersama salah satu ahli daripada My Fun Action in Sabah ini, jelaslah terbukti bahawa mereka mengamalkan sistem yang sangat teratur bagi memastikan setiap aktiviti dan proses yang mereka jalankan adalah berjalan dengan lancar. Misalnya dari aspek penentuan matlamat yang jelas dan tepat, dan juga dari segi perancangan yang ingin mereka lakukan. Selain itu, pemimpin My Fun Action in Sabah juga merupakan penyumbang kejayaan organisasi ini dari aspek perancangan, penyusunan, pengarahan dan juga pengawalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin bin Idris. Saya akan membentangkan bahagian saya, yaitu apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan organisasi manusia. Perkhidmatan organisasi manusia merujuk kepada suatu sistem yang komprehensif dan bersepadu untuk mengurus tenaga kerja secara efektif dalam usaha bagi mencapai sesuatu matlamat dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini,
perkhidmatan organisasi manusia merupakan tugas atau tanggung jawab semua pengurus dalam sesebuah organisasi, yang mana setiap pengurus akan terlibat dalam skop-skop kerja di bawah bahagian perkhidmatan organisasi manusia. Walau bagaimanapun, tugas-tugas yang berhubung dengan perkhidmatan organisasi manusia akan dijalankan atau dilaksanakan oleh pengurus perkhidmatan organisasi manusia dengan kerjasama atau bantuan daripada warga kerja yang terlibat dalam sesebuah organisasi tersebut demi memastikan kelancaran dan keberkesanan sistem dalam perkhidmatan organisasi manusia berjalan dengan lancar. Dalam konteks ini, setiap pengurus dan warga kerja dalam sesebuah organisasi itu memainkan peranan yang penting dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau tugasan yang melibatkan perkhidmatan organisasi manusia dengan baik, di mana ianya bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, perkhidmatan organisasi manusia melibatkan usaha-usaha pemilihan, pengambilan, pengekalan, pemberhentian, pembangunan dan penggunaan perkhidmatan organisasi manusia dengan cara yang betul dalam sesebuah organisasi. Perkhidmatan organisasi manusia adalah semua pekerja yang merangkumi pekerja dan pengurus yang terdapat di dalam sesebuah organisasi tersebut, yang mana mereka ini akan menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tugasan terhadap sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tanpa perkhidmatan organisasi manusia, sesebuah organisasi itu tidak akan dapat bergerak, malah tidak akan wujud. Dalam konteks ini, setiap pengurus dan pekerja dalam perkhidmatan organisasi manusia akan terlibat secara langsung dalam memastikan kelancaran dan keberkesanan perjalanan perkhidmatan organisasi manusia, yang mana pekerja akan memberikan perkhidmatan yang sepenuhnya dan membantu pengurus dalam mengurus perkhidmatan organisasi manusia. Dalam konteks ini, pengurus perkhidmatan organisasi manusia akan terlibat dalam proses pemilihan, orientasi dan latihan pekerja, penyimpanan rekod pekerja dan lain-lain aktiviti. Dalam hal ini, ianya akan dapat membantu pengurus dalam menyedia dan mengurus perkhidmatan organisasi manusia dengan lebih berkesan. Dalam hal ini, ia juga menyediakan khidmat nasihat kepada pengurus berkaitan dengan perkhidmatan organisasi manusia, dengan memberikan khidmat nasihat yang berkaitan dengan masalah-masalah disiplin pekerja, ganjaran, motivasi dan lain-lain yang berkaitan dengan perkhidmatan organisasi manusia. Di samping itu, ia juga mengawal aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan perkhidmatan organisasi manusia dalam sesebuah organisasi, supaya ia lebih seragam dengan memastikan semua pengurus dapat mematuhi peraturan-peraturan dalam sesebuah organisasi atau kerajaan dalam proses pengambilan pekerja, pemberian pampasan, latihan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dalam konteks ini, ia juga akan membentuk prosedur-prosedur yang berhubung dengan perkhidmatan organisasi manusia, seperti prosedur persaraan, pampasan, pembuangan pekerja, dan sebagainya yang akan dijadikan panduan kepada pengurus-pengurus lain dalam sesebuah organisasi. Sekian dan terima kasih. Saya Norla Fida binti Lauf akan menerangkan mengenai the administrative, what is it like to administer human service organization, yaitu bagaimana rasanya mentadbir organisasi khidmat manusia. Baik, seterusnya kita pergi kepada latar belakang pendidikan bagi panel kami, yaitu Zulaika binti Talib. Pada awalnya beliau memulakan pendidikan beliau di Sekolah Kebangsaan Kem Tentera Sandakan, seterusnya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinusa. Setelah habis dan tamat sijil pelajaran Malaysia SPM, beliau memutuskan untuk melanjutkan di tingkatan 6 selama 1 tahun lebih di Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura II. Dan setelah habis dan menamatkan tingkatan 6, beliau seterusnya melanjutkan ijazah di Universiti Malaysia Sarawak. Tetapi beliau tidak menghabiskan ijazah beliau di Universiti Malaysia Sarawak dan mengambil masa hanya 1 atau 2 semester di Universiti Malaysia Sarawak, dan seterusnya memutuskan untuk berhenti dan tidak menamatkan ijazah beliau di sana. Seterusnya beliau apply semula UPU untuk meneruskan ijazah beliau dalam bidang pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang beliau adalah seorang mahasiswi
di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan mengambil ijazah sarjana muda pendidikan moral dengan kepujian. Bagi perjalanan profesional beliau pula, beliau mula mengikuti Yosh My Fun Action pada Ogos 2020 pada masa pandemik masih melanda seluruh dunia pada masa itu, dan beliau aktif mengikuti misi kemanusiaan yang dianjurkan di bawah Yosh My Fun Action sehingga kini. Dan menurut beliau, setiap bulan My Fun Action akan menjalankan misi rezeki umat, dan beliau juga telah menjelajah ke seluruh Sabah untuk menjalankan misi kemanusiaan, terutamanya kepada mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan, dan beliau aktif sehingga kini. Bidang tanggungjawab beliau pula adalah, pada awalnya beliau adalah ahli biasa, dan selang beberapa bulan beliau telah dilantik menjadi setiausaha dalam Yosh My Fun Action Cawangan Sandakan, dan baru-baru ini beliau diangkat untuk menjadi timbalan ketua Yosh My Fun Action Cawangan Sandakan, dan beliau berperanan untuk memastikan program bulanan seperti rezeki umat berjalan lancar, dan beliau juga perlu melakukan rotation dalam pemilihan ahli untuk menjalankan misi, kerana setiap ahli dalam Yosh ini bukanlah seorang ahli yang tetap, kerana terdapat pelajar, businessman, businesswoman di dalam Yosh My Fun Action ini, dan mereka adalah sukarelawan, dan mereka hanya mempunyai masa pada hujung minggu sahaja, dan rotation itu perlu dilakukan untuk memastikan misi yang dijalankan mempunyai highcom dan ahli yang akan membantu dalam menjayakan misi yang dijalankan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurdiani binti Hidawit, memegang nombor metrik BP 20110044. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kami ini, yaitu berkaitan tentang perasaan mentadbir organisasi Hikmat Manusia. Seperti yang telah rakan saya jelaskan, Cik Zulaika merupakan seorang pelajar tetapi telah menggalas jawatan sebagai timbalan ketua Yosh Sandakan dalam tempoh 8 bulan setelah menjadi ahli dalam organisasi Yosh. Berdasarkan komitmen dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh beliau, menyebabkan ahli-ahli lain menaruh kepercayaan dan memilih beliau sebagai barisan anggota penting dalam organisasi Yosh. Menurut Cik Zulaika, segala perasaan segan, malu, serta takut muncul semasa menjadi pentadbir dan menguruskan organisasi Hikmat Manusia Yosh. Cik Zulaika juga mengatakan bahawa semasa berdepan dengan pandemik COVID-19, beliau terpaksa meminta bimbingan secara jarak jauh, iaitu secara atas talian daripada pihak ibu pejabat tentang cara atau peranan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menjadi pemimpin dalam organisasi Yosh. Selain itu, menurut Cik Zulaika, sebagai seorang pelajar dan juga seorang pemimpin dalam organisasi, beliau sangat menitik beratkan kepentingan membahagikan masa dengan bijak agar dapat melakukan sesuatu perkara itu dengan sempurna dan tepat pada masa. Walaupun Cik Zulaika menjalankan misi-misi kemanusiaan, namun tugas sebagai seorang pelajar juga tidak diabaikan. Untungnya, kebanyakan misi-misi yang dilakukan oleh Cik Zulaika dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad. Oleh itu, pada hari-hari yang lain, beliau mempunyai masa untuk menjalankan atau menyiapkan tugasan assignment yang diberikan oleh pensyarah beliau. Akhirul kalam, organisasi Yosh merupakan sebuah organisasi hikmat manusia yang bukan bersifat keuntungan, malah menjadi keutamaan dalam membantu orang-orang yang susah, terutama sekali dalam menolong umat Islam.
berdasarkan lawatan kami terhadap organisasi YOSH, kami dapat mengetahui perjalanan dan kemajuan organisasi tersebut seperti yang telah dijelaskan. Kami juga banyak menimba ilmu serta pengalaman yang berharga selain mengambil iktibar yang positif daripada tugasan yang diberikan. Sesungguhnya, kami sangat bangga dan juga terharu setelah menemu bual Cik Zulaika yang merupakan panel kami daripada organisasi YOSH kerana beliau di usia yang masih muda sudah berkecimpung atau melibatkan diri dalam kerja-kerja kesukarelawan yang seterusnya sekarang menjadi seorang pemimpin dalam organisasi YOSH. Dalam pada itu, beliau juga mengatakan organisasi ini berfokuskan kepada penglibatan anak-anak muda untuk menyertai organisasi YOSH kerana sesuai dengan prinsip YOSH yang berteraskan kepada volunteerism, entrepreneurship dan academic excellence, di mana mereka dapat menimba pelbagai ilmu serta pengalaman yang berharga semasa menjalankan misi-misi kemanusiaan. Berdasarkan pengalaman Cik Zulaika, tugas untuk menjadi seorang sukarelawan juga bukanlah mudah kerana harus menempuh banyak liku-liku yang mencabar. Tetapi, berbekalkan niat baik dan semangat yang menggunung tinggi, tidak mustahil semua kesukaran itu bisa diatasi. Intinya cuma, jika kita berusaha, pasti berjaya dan setiap usaha pasti membuahkan hasil yang terbaik. Kami berharap pada masa yang akan datang, kami dapat melakukan tugasan seperti ini lagi agar ilmu pengetahuan serta pengalaman sentiasa bertambah dan kami dapat berkongsi pengalaman kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, kami dapat melentur teknik-teknik serta mengembangkan intervensi kerja sosial dalam diri kami. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya mewakili ahli kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih.